Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, para hakim, guru-guru, dan rakan-rakan sekalian. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Air Mata Keinsafan. Yang terlena sedar-sedarkan, yang tersedar dengar-dengarkan, yang terdengar fikir-fikirkan. Naimah melihat jam di tangan kanannya. Sudah menunjukkan pukul 12.30 tengah malam. Mengapa perasaanku terasa aneh? Dan mataku masih belum mahu terlelap. Keluh Naimah lantas membuka lampu biliknya. Sungguh usang rumah nenek dan Tok Wan ini. Andai ibu bapaku masih hidup, pasti hidup aku tidak sesukar sekarang. Pasti aku sedang memakai pakaian yang indah dan makan makanan yang lazat. Aku akan dilayan bagai seorang puteri kerana ibuku seorang yang kaya. Kata Naimah sambil melihat sekeliling rumah papan yang serba kekurangan itu. Jika hujan, akan banjirlah lantai rumah ini kerana bumbung rumah sudah banyak yang bocor. Sementara mataku tidak mahu terlelap, lebih baik aku habiskan membaca buku cerita yang aku ambil daripada Aisyah tadi. Fikir Naimah yang terus mencapai beg sekolahnya dan mengambil buku ceritanya. Dia tersenyum sendirian, mengingati wajah masam Aisyah. Tangisan Aisyah masih terngiang-ngiang di telinganya. Kak, janganlah ambil buku itu. Itu buku pemberian ibu saya. Kak ambillah buku lain. Rayu Aisyah bersungguh-sungguh. Ambil buku lain? Baiklah, aku akan ambil semua buku ini. Terima kasih kerana memberi aku buku-buku ini. Aku amat menghargainya. Kata Naimah tersenyum sambil merampas koleksi buku cerita yang ada di tangan Aisyah dan sahabatnya Khadijah. Tapi Kak, pulangkanlah buku tadi. Saya sayangkan buku itu. Rayu Aisyah lagi. Apa aku kisah? Marah Naimah. Dia langsung tidak menghiraukan tangisan air mata yang membasahi di pipi Aisyah. Tapi Kak, buku itu hadiah daripada ibu saya. Kata Aisyah lagi. Kau anak orang kaya, belilah lain. Kata Naimah dan berlalu setelah menolak Aisyah jatuh tersungkur. Walaupun Naimah seorang perempuan, namun tingkah lakunya seperti seorang lelaki. Naimah terkenal di sekolahnya sebagai seorang pelajar yang kaki buli dan nakal. Tambahan pula, dia mahir dalam seni persilatan. Ia akan belajar silat setiap petang dengan Tok Wannya. Mata Naimah kian mengantuk setelah membaca beberapa helaian daripada buku cerita yang dipegangnya. Namun, Naimah bertekad untuk menghabiskan bacaannya malam itu juga. Naimah bergegas ke dapur untuk menjerang air dan membaca kopi agar matanya kembali segar. Sengaja, Naimah membesarkan api agar air yang dijerangnya cepat mendidih. Naimah kembali menyambung membaca buku sementara menunggu air mendidih. Mata Naimah kian mengantuk dan tersengguk-sengguk. Dia segera kembali ke dalam bilik. Tiba-tiba, badannya terasa bahang dan terlalu panas. Kedengaran suara riuh rendah. Naimah dapat menangkap beberapa suara yang memanggil namanya. Nafasnya terasa sesak, bajunya basah permandikan peluh. Naimah membuka matanya perlahan-lahan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Matanya terasa pedih dan berair apabila dimasuki asap. Dia terbatuk-batuk.
akibat terhidup asap yang memenuhi ruang rumah papan yang sedang dicilak api. Tolong! Tolong! Nenek! Tok Wan! Tolong saya! Jerit Naimah sekuat hatinya. Jantungnya berdegup kencang. Terbayang di fikirannya hanya mati sahaja. Hatinya diserang rasa sedih dan pilu. Rasa menyesal meliputi hatinya. Dia dapat merasakan kepanasan yang bakal dirinya terima jika dia dihumbankan ke dalam neraka kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Naimah memikirkan dirinya yang selalu menyakiti hati orang di sekelilingnya, terutamanya neneknya. Neneklah insan yang bersusah payah membesarkan dirinya setelah ditinggal oleh bapanya. Dia suka mencuri, merampas dan mengambil hak orang lain. Dosa pahala tidak pernah dia fikirkan. Perkara yang paling teruk adalah dia jarang bersolat, berpuasa dan membaca Al-Quran. Boleh dihitung dengan jari dalam setahun berapa kali dia menghadap Allah. Naimah menjerit lagi. Namun ceritanya tiada siapa yang dengar. Kerana suaranya tersekat di kerongkong. Tubuhnya menggeletar, memandang api yang kian marak. Matanya liar memandang sekeliling, berharap agar ada insan yang datang membantunya. Naimah, jika kamu berada dalam kesusahan dan memerlukan bantuan, mohonlah kepada Allah. Allah akan membantu hambanya apabila berada dalam kesusahan. Terngiang-ngiang pesanan Tok Wan di telinganya. Ya Allah, aku menyesal atas segala dosa-dosaku. Ampunilah dosaku kerana telah melupakanmu ketika aku senang. Ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu ini. Tolonglah aku, Ya Allah, kata Naimah sambil memeluk erat Al-Qurannya. Air mata keinsafan bercucuran membasahi di pipinya. Nafasnya kian sesak akibat terlalu banyak menyeduh asap. Dia sudah tidak berdaya untuk bertahan dalam kebakaran tersebut. Dunianya menjadi gelap sebelum rebah di sebelah kayu yang telah jatuh di jilat api yang sedang marak dari bumbung biliknya. Naimah, Alhamdulillah, kamu terselamat disebabkan kamu memeluk Al-Quran itu sekuat hati. Sungguh, kami tidak dapat mengambil Al-Quran yang berada dalam pelukan kamu itu, kata Syikin, anak jiran sebelah rumahnya. Naimah lantas mengangkat tangannya. Memang benar, Al-Quran itu masih lagi dalam pelukannya. Syukur, Alhamdulillah, kerana Allah telah menyelamatkanku dan memanjangkan umurku, serta memberi kesempatan kepadaku untuk bertaubat dan sujud kepadamu. Ya Allah, mulai saat ini aku berjanji pada diriku sendiri, aku mahu berubah menjadi insan yang berguna. Bisik Naimah pada dirinya sendiri. Pengajaran daripada cerita ini, kita perlu sentiasa bersabar dengan dugaan hidup, taat kepada perintah agama, sentiasa menghormati orang yang lebih tua dan jangan suka membuli insan yang lebih lemah. Sekian, terima kasih.